This call is now being recorded. Dah. Tak start lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6. Jadi untuk hari ini, saya akan mengajar kamu macam mana nak kirakan perimeter dan juga luas, dan kemudian kita akan menyelesaikan masalah mengenai kedua-duanya tersebut, iaitu perimeter dan juga luas. Okey, jadi standby depan anda buku teks, muka surat, sekejap saya cek ya. Okey, muka surat 145, di mana kita akan buat soalan A, soalan B, soalan C dan soalan D. Okey, sebelum kita buat soalan penyelesaian masalah ini, jom kita sama-sama ingat semula macam mana nak kira luas. Sebab kita dah kira perimeter semalam kan. Okey, perimeter semalam adalah muka keliling saja. Okey, jom. Saya share window. Microsoft Whiteboard. Okey. Okey, di sini ni adalah, okey, baiklah. Kita akan fokus kepada dua bentuk, iaitu bentuk yang pertama adalah bentuk segi empat. Okey. So, perimeter. Okay, kita ulang kaji dulu perimeter. Perimeter segi empat. Perimeter segi empat, okey, dia macam ni. Okey, perimeter segi empat ialah, okey, contoh. Sini ialah A, sini ialah B, sini ialah C, ini ialah D. So, kita tambahkan A, tambah B, tambah C, tambah D. Perimeter ialah tambah A, tambah B, tambah C, tambah D. Okey. Okey, kemudian untuk luas bagi segi empat tepat, segi empat tambah segi empat tepat. Okey, contoh Jadi ini ialah panjang, ini ialah lebar. Okey, untuk cari luas, kita kena darabkan panjang dan lebar. Okey, kemudian, okey, seterusnya kita akan buat untuk segitiga. Untuk perimeter segitiga, tak kisah macam mana rupa pun segitiga tersebut. Dan selalunya dalam soalan, kita akan gunakan ada beberapa segitiga seperti macam ni. Ataupun macam ni. Segitiga bersudut tegak ataupun segitiga sama sisi ataupun segitiga sama kaki. Okey, ni contoh segitiga bersudut tegak. Okey, di mana perimeter bagi segitiga ialah sini tambah perimeter bagi segitiga ialah A tambah B tambah C. Tak kisah macam mana pun, diikut turutan. Tak ikut turutan pun tak apa. Yang penting tambahkan semua sekali dapatlah perimeter. Dia bahagian luas saja, bahagian luas saja. Okey, sekarang ni kita ke luas pula, luas segitiga. Luas segitiga, okey, dia macam ni. Sini panjang, sini lebar. Jadinya luas segitiga adalah, okey, ini kena ingat dua ni kena ingat. Panjang darab lebar untuk segi empat. Okey, dan untuk segitiga ialah 1/2 darab panjang darab lebar. Alright, kelas? Okey. Sekarang ni, okey, yang ni ni adalah perimeter dan luas yang sangatlah basic, sangatlah asas. Benda ni kita kena hafal dan tahu. Okey. Alright, jom. Tanpa buang masa lagi, kita akan terus ke soalan A. Okey, saya pandang hijab. Okay, soalan A. Here we go. Okay, jom. Okay, soalan ni dia melibatkan dua perimeter dan juga luas. Okay, kenapa? Sebab ini ialah gabungan dua segitiga bersudut tegak. Panjang QR ialah 2 kali ganda panjang ST.
Panjang QR adalah 2 kali ganda panjang ST. Jadi ST dia lebih pendek daripada QR. Ya Okey. Bila ST ni lebih pendek daripada QR, maksudnya kita agak-agak kita kena darab ke kena bahagi? Sebab dia semakin kecil. Kalau semakin kecil, so kita kena berlawanan darab. So kita kena bahagi. Okey, sebelum tu kita cari perimeter terlebih dahulu. Okey, sebab soalan ni minta, kita nampak, hitung perimeter dalam sentimeter dan luas dalam sentimeter persegi. Sentimeter persegi, betul? Okey, seluruh rajah itu. Okey, sekarang ni kita kira dulu perimeter. Alright, perimeter. Okey, kelas kalau macam okey. Kemudian tengok PQ. Okey, saya lukis sikit buat semula. Tak jadi. Tak apalah, pada sekejap tak edit lah. Okey, kita buat perimeter dulu. Okey. So perimeter dia mula-mula 12. Okey, sebelum tu kita tahu ni tahu. Okey, PQ tahu, QR tahu, SR tahu, PT tahu tapi TS tak tahu. Okey, sekarang ni kita akan cari panjang TS dahulu. Okey, panjang TS ialah ST. Dikurangkan sama je. QR adalah 2 kali panjang ST. Jadi QR ialah 16. So panjang ST ataupun TS kita kena bahagi 2. Okay, sebab ST ni lagi pendek daripada QR. Sebab tu kita kena bagi 2. Sebab QR 2 kali ganda daripada ST. Alright. So sekarang ni dalam segi 2, senang lah 8. Sekarang ni kita tahu sini ialah 8. Okey, so sekarang ni kita carilah perimeter. Okey, jom kita kira perimeter dulu. Bawahkan sikit boleh Alright. Jadi pula. Jadi yang mula-mula ialah 12. Mula-mula ialah 12. Tambah dengan 10. 22 tambah dengan 8 ST pula tambah dengan 6 4 20 lah 30. Saya sambung sebelah kamu boleh sambung bawah kalau nak. 30 tambah 6 tambah 6 dan tambah 16 dapat 36. 16 tambah 6 ialah 12. Okey, itulah. Jadi ini ialah perimeter Untuk perimeter, kita tuliskan dalam cm sahaja. Okey. Hati-hati perimeter dalam cm sahaja. So sekarang ni kita kira luas. Okey. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, kita fokus untuk luas pula Kalau tengok gambar rajah ni, dia kata kita ada 2 segitiga bersudut tegak ada 2. Jadi saya suka buat macam ni. Sebab ada 2. Jadi kita labelkan yang ini ialah A dan ni ialah B. Okey, faham tak? Dia macam ni. Kita kena cari luas untuk segitiga A, kemudian cari luas segitiga B, kemudian kita kena tambahkan sebab ada 2 segitiga. So, menurut formula luas segitiga, so kita kira luas A dahulu. Okey, luas segitiga A. Alright, sekejap saya betulkan ini sekejap.
luas segitiga A. Luas segitiga A ialah 1/2. Okey, panjang dia ialah 12. Darab dengan 12. Darab dengan 16. Okey, dia sebenarnya macam ni Semacam di kelas. Bila 1/2 daripada 12, maksudnya kita kena bahagikan 12 ni dengan 2. Okay. Alright, kita buat kat tempat lain lah. Maksudnya kita buat jalan kerja ni kat luar. So 2 bagi 12 ialah 6. Jadi potong macam ni. Ni potong 1. Mungkin jadi 6. Gitu. Kemudian 16 ni kena darab dengan 6. Sekali lagi saya buat kat bahagian luar. So 16 darab dengan 6. So 36 di sini. 1 darab 6. 6 tambah 3 dah 956 cm persegi. Okey. Cara kenapa 2 ni ialah persegi sebab kita darabkan cm sebanyak 2 kali. So dia jadi persegi. Okey, sekarang ni kita kena cari luas. Okey, kita kena cari luas segi 3B pula. Okey, macam nak buat? Okey, macam ni. Tinggi dia adalah, panjang dia adalah 6 dan lebar dia adalah 8. Okey, kejap scroll bawah sikit. Satu per 2 darab 6. Okey, sama juga. Kita kena buat ni kat luar. Okey, contoh macam ni So, 2 bagi 6. 3. So, potong sini. Dan 3 darabkan dengan 8. So, dapat 24. Adakah dah siap? Belum. Kenapa? Sebab kita perlu tambahkan soalan, maafkan saya, segitiga A dan juga segitiga B. So, seterusnya kita akan buat nombor kat bawah. So, jumlah luas ialah jumlah luas segitiga. Okey, tak makan ni. Okey, baiklah, ini saya nak kamu cuba buat sendiri. Okey. Saya bagi sedikit masa untuk tulis sebab kita akan bersedia untuk buat soalan B pula. Okey, jom kita buat soalan B. Okey. Okey, jom kita buat soalan B. Saya bacakan sekejap. Okey, Elisa membuat projek reka bentuk bersama rakannya menggunakan komputer. Bentuk gabungan manakah mempunyai perimeter dan luas terkecil? Okey, ini kita ada 2 kerja. Okey, di mana kita akan perlu buat untuk soalan 1 dan 2. Okey, soalan yang ini, kita kira dahulu perimeter. So, sini 6, sini 10. Okey, tak ada masalah. Yang ini ialah segi 4 tepat. Di mana sini 8, dan ini 8, 7, sini 7. So, kita buat perimeter terlebih dahulu. So, kita kira perimeter. Okey, perimeter dahulu. Okey, sekejap. Jadi, sini ialah 6 tambah 10. Okey, 6 tambah 10. Okey,
Macam nak kamu guna sendiri sebenarnya. Boleh kot. Rasa-rasa kamu boleh buat sendiri. Saya tulis kejap Jadi saya tulis cara nak buat dulu. Nanti kamu kira sendiri. So cara nak buat dia adalah 6 tambah 10 tambah 7 tambah 7 tambah 8. Dan itu ialah perimeter untuk nombor 1. Okey, untuk yang kedua pula. Okey, yang ni kamu kena hati-hati di mana sini ada bahagian kecil kat sini ni. Kena buat. Okey, kena kira 2 juga. Okey, so jadinya perimeter untuk yang ni. So perimeter untuk soalan yang kedua ialah 10 tambah 10. Okey, ni dah. Kalau nak ingat tandalah senang cerita. 10 tambah 10 tambah 2 tambah 5 tambah 8. Kita kira sendirilah. 10 tambah 10 tambah 2 tambah 5 tambah 8. Kemudian tambah 5 dan tambah 2 cm. Dan itu ialah perimeter. So kemudian kamu carilah kejap cari macam mana nak cari kira, lepas tu bandingkan perimeter berapa, perimeter berapa. So yang mana satukah yang mempunyai perimeter yang terkecil. Okey. Okey, seterusnya. Okey, saya padam yang ni. Sebab kita nak buat untuk luas pula. Alright. So untuk luas 8. Okey. Untuk yang nombor 1 ni, macam biasa kita bagi kepada A dan B. Alright. Yang ni, kemudian yang ni pula. Okey, ni ialah segi 4 sama. Segi 4 tepat maksud saya. So ni B. Salah. Tak apa, kita buat dulu. So kita kira untuk luas A. Luas segitiga A ialah 1/2 darab 6 darab dengan 10. Okay, sama macam tadi. Okay, yang ni kita buat kat luar 2 bahagi 6. 6 bagi 2 ialah 3. Okay, ni kamu kira sendiri. So luas B. Luas B, okay, senang saja. Panjang darab dengan lebar. So 7 darab dengan 8. Okay, berapa? Tulis sendiri. Okay, kemudian luas gabungan. Okay, kamu tambah jawapan yang ni tambah dengan yang ni. Okay, alright. So sekarang ni saya akan buat soalan nombor 2 B pula. Sekejap ya. Okay, sini. Okay, yang ni. Kamu perasan tak? Ini ialah segitiga yang sama. Okay, jadi, kita boleh buat macam ni. Ni A dan B. Ya, A dan B. Ni C. Okey. Perasan tak? Sini 2, sini 4. 6. Sini 4, sini 2. 6. Sini 8. Pun sama juga. Jadinya kat sini, luas A dan luas B ialah sama. Luas A sama dengan luas B. Okey. Sekarang ni kita cari luas A dahulu. Luas A ialah 1/2. Okey. Darab dengan panjang dia ialah 8. Dan darab dengan lebar dia ialah 6. Mana saya dapat 6 ni? Sini 2, sini 4. Kita tambahkan jadi 6. Boleh So, kamu kira lah. 4. Okey, jangan lupa centimeter padu. Maka luas B. Luas B berapa kakak? Okey, samalah sebab luas A ni sama dengan luas B. Sebab panjang dia sama. Sebab panjang sama, lebar dia pun sama. Okey, sekarang ni luas C. Okey, nampak? Panjang ni ialah 5 dan lebar dia ialah 8. So, luas C ialah 5 darab dengan Allah. Alright. Jadi sekarang ni luas gabungan dia, kamu tambahlah semua sekali. Lepas tu kamu bandingkan.
Luas gabungan ialah luas A tambah luas B tambah luas C. Alright. Okey, silakan buat sendiri. Saya tolong sikit saja berikan kefahaman kepada kamu macam mana cara nak buat. So ni kamu buat sendiri. Alright. Okey, kalau nak perlukan masa, pause video ni. Okey, kemudian sambung soalan C. Okey kelas, jom kita sambung dengan soalan seterusnya. Okey. Alright. Soal tu. Okey, kawasan berlurit dalam rajah di sebelah menunjukkan bahagian yang akan jadikan kawasan ternakan haiwan. Perimeter kawasan berlurit ialah 50 meter. Sebuah kolam akan dibina di kawasan yang tidak berlurit itu berbentuk segitiga bersudut tegak. Hai. Hitung luas kawasan kolam itu. Alright, sekarang ni kita cari dulu manakah sisi yang kita tidak tahu Faham tak maksud saya? Okey, macam ni. Okey, sekarang ni kita tahu sini berapa, sini tahu berapa. Jadi sini tahu berapa? Okey, nampak? Ini ialah segi 4 tepat. Bila segi 4 tepat, sini 9, maka sini pun ialah 9. Okey guys, sini pun 9. Okey, jadinya macam mana nak cari sini pula? Nak cari yang sebelah sini ialah, sini 12. Sini 8. Jadi panjang sini ialah 12 tolak 8 ialah 4. So sini 4. Okey, sekarang ni dia bagi tahu perimeter kawasan berlurit ialah 50 meter. Okey, 50 meter ni adalah hasil tambah 12 tambah 9 tambah 10 tambah 4 tambah 9 dan tambah 1 lagi nombor. Jadinya dia kalau perimeter kan tambah keseluruhan kan. Jadi untuk cari panjang ni Allah Akbar. Kita kena tolakkan semua sekali nombor yang ada yang terdapat ni. Alright. So saya bagi benda ni, saya bagi nama lah sebab senang sikit nak cari. So benda ni tak tahu ialah apa tadi? Panjang. So tulis saya guna huruf P. Okey, P Bolehlah P besar. Okay, so P besar, nak cari P besar adalah sama dengan, saya bagi tunjuk je yang cara nak kira kamu tolak buat sendiri So 50. Sekejap, saya betulkan balik. Saya tulis dulu. Tulis perimeter ialah 50 meter. Okey, sekarang ni perimeter ni adalah hasil tambah semua sekali dan P. Okey. Jadinya dia macam ni. Sama dengan 12 tambah 9 tambah 10 tambah 4 tambah 9 tambah dengan P. Okey, jadinya kita kena kira ni dulu. Ada banyak cara Okey, cara yang antara caranya ialah kita tambah semua dulu ni. Okey, so tambahkan 12 tambah 9, saya buat kat tempat sini 12 tambah 9 21 tambah 10 31 tambah 4 35 tambah 9 okey 44 apa tadi? Okey, jadinya kat sini jumlah semua sekali ni sebelum tambah dengan panjang ni ialah 44 tambah dengan P sama dengan
50. Jadi panjang P ni ialah kita kena tolakkan 50 tolak 44. Alright. So 50 tolak 44 je lah. Okey, saya tak apa, saya tolong sampai sini. 6. Okey kelas, sekarang kita dah tahu P ni ialah 6. So kita tulis kat sini ialah 6. Okey, sekarang ni kita dah tahu nilai P iaitu 6 cm. cm ni meter patutnya, silap ni. Berperasan. Okay, ni 10 meter. Ni so maksudnya ni ialah 6 meter. Alright kelas, sekarang ni dia suruh minta hitung luas kawasan kolam itu. Okey, jadi sekarang ni kita kena buat dua kerja. Iaitu kita kena cari luas segi 4 dan kemudian kita cari luas segi 3. Okey, dan seterusnya apa perlu kita buat? Okey, jom kita buat dulu. Saya padam dulu, liap. Saya padam sebab kita dah tahu ni punya ni ialah 6. Okey, ni saya padam jugalah sebab dah tahu sini dalam 4. Okey, jap scroll ke bawah, jap sikit. Alright. Okey, sekarang ni kita cari luas segi 4 dulu. Alright, luas segi 4 ialah, okey, panjang dia adalah 12 meter dan daratkan dengan 9 meter. Okey, yang ni dan yang ni. Okey, manakala luas segi 3 okey ialah 1/2 panjang, 1/2 darab dengan 6. Okey, yang saya nak kamu kira sendiri, yang ni pun saya nak kamu kira sendiri. Okey, dan jangan lupa di dalam meter padu. Okey, alright, baiklah. Sekarang ni kita tengok dalam gambar rajah ni, ini bukan sebelum ni kita dah buat luas gabungan tapi yang ni bukan gabungan tau. Dia asalnya segi 4. Kemudian yang bahagian yang tidak berlorek tu diangkat dibuang, dikorek untuk buat lubang. Dikorek untuk buat lubang untuk buat kolam. Jadi maksudnya luas akan semakin berkurang ke bertambah? Kalau contoh kek tu kita dah makan, kan, kek kita dah makan, makin ambil satu, makin kurang ke makin banyak? Makin kurang kan? Jadi kena guna operasi tolak. So kita kena tolakkan segi 4 dengan segi 3. So luas kawasan kolam ialah luas kawasan kolam ialah luas segi 4 tolak luas segi 3. Okey. Yang ni saya nak kamu buat sendiri. Alright. Okey. Okey, pastikan anda bertanda lagi. Kita akan buat satu lagi soalan iaitu soalan D. Alright, saya bagi sedikit masa. Okey kelas, jom kita sambung dengan soalan D. Alright. Soalan D. Padam ni jap.
Okey. Okey, alright, soalan last. Okey, ini ialah trapezium kalau nak tahu. Okey, nampak. Kita akan menggunakan sedikit penatang ni, pecahan. Okey. Plan, okey baiklah kita akan buat dulu. Plan sebuah taman rekreasi tunjukkan seperti ranjah di sebelah. Sebuah trek jogging ABCD akan dibina di sekeliling kawasan itu. Okey, ABCD ni bukan Abu Bakar, salah. Air batu campur durian Okey, saja je gurau. Akan dibina di sekeliling kawasan itu. Panjang BC adalah 2/3 daripada panjang AB. Okey, sekarang ni kita dah tahu, AB dah tahu, AD dah tahu, CD dah tahu. Cuma BC ni tak tahu berapa. Jadi langkah yang pertama sekali kita kena cari panjang BC. Alright. So panjang BC dahulu. Okay. So panjang BC ialah 2/3 daripada panjang AB. Okay, mana AB? AB ialah ini 90 meter ni. Okay. Jadi kita kena kiralah 2/3 daripada 90. Okay, kita buat kerja kat luar sikit. Iaitu kita kena bahagi dahulu, lepas tu darab. Okay, 90 bagi dengan 3. Okay, sifar 3, 9. 9 kosong, kosong. Jadinya, potong sini. Sini jadi 1. Patut saya guna ni. Tengok tambah. Jadi 1, sini jadi 30. Sorry. Alright, so kita tahu jawapannya sini ialah 60 cm. Okey. Kalau kamu tengok sini, panjang trek yang akan dibina itu ialah dia akan bina sekeliling kawasan itu. So maksudnya dari A pergi ke B, sini pergi ke B, pergi ke C, pergi ke D, lepas tu pergi A balik. So agak-agak kita guna apa? Jeng jeng jeng. Okey. Jadilah kita gunakan perimeter. Alright. So teruskan. Okey, so nombor 1 ni cari perimeter. Okey. So perimeter A, B, C, D ialah, alright, yang ni saya nak kamu buat sendiri. Alright. Okey. So, okey. Alright, perimeter ABC ni kamu tambahkan sini AB tambah BC tambah CD tambah AD ni. Okey. Bukan cm meter. Kena betulkan sikit. Okey, 60 meter kelas. Sorry. Okey, baiklah sekarang ni kita buat soalan yang kedua iaitu berapakah keluasan taman rekreasi itu? Okey, saya padam sikit ni. Padam yang soalan 1 ni. Soalan 1 tu kira perimeter Okey, untuk soalan soalan 2, berapakah keluasan taman rekreasi tersebut? Okey, sebelum kita cari luas, okey, kita kena tahu. Di sini 60. Sini ialah 60 meter. Okey, kita kena tahu apakah gabungan yang terjadi kat sini. Okey, kalau kamu tengok betul-betul, ini ialah segi 4. Ini ialah segi 4 tepat. Ini adalah satu segi 4 tepat. Okey, manakala dekat sini ialah segi 3 bersudut tegak. So sini ialah 60 meter. Okey, so sekarang ni kita buat 2 lah. Okey, tak apa, kita buat macam ni. So keluasan ni, kita kira luas untuk luas A. Okay, saya bagi nama ni A dan B. Okey, luas A ialah luas ataupun luas segi 4 tepat. Luas segi 4. Dia ialah 45. Alright, jom. Manakala luas segi 3 bersudut tegak ialah, okey. Alright, sekarang ni kita kena cari panjang yang ni. Okey, senang je macam nak buat, macam nak cari. Sini 90, AB 90, sini 45. Jadi cara nak kira yang ni ialah 90 meter tolak 45.
Okey, yang ni, jadi yang ni ialah so inilah 45 meter. Kecil sikit tulisan ni, minta maaf lah ya, harap nampak . So cara nak kira dia ialah 1/2 darab dengan panjang segitiga tu iaitu 60. So darabkan dengan 45. Okey, yang ni saya nak kamu buat sendiri. Saya tolong sikit je. Saya tolong bahagi kat sini. Okey, kemudian dia nak gabung kan. Gabungan A dan B. Jadi luas permukaan ialah bukan luas permukaan, luas gabungan. So luas yang ni kan saya nak kamu buat sendirilah. So kamu kira luas ni dan luas ni. Okey, baiklah itu saja daripada saya. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.